Buletin Didik 20 Disember bersama saya, Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. 7 maut manakala seorang lagi mangsa disahkan hilang di Selangor ekoran banjir yang melanda. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia memaklumkan 4 kematian itu membabitkan mangsa dari Seri Muda. Satu, ada mangsa yang kita dapati semalam ialah salah satu orang yang cuba menyelamat orang. Jadi dia bawa bot kan, betul lah? Dia collect ni dan kita telah ambil. Kemudian ada 3 mangsa yang dimaklumkan ini adalah lemas sendiri. Antara anggota Bomba turut menemui 2 mangsa lemas di Dengkil dan identiti mereka belum dikenal pasti. Mayat seorang lelaki pemandu trailer pula ditemui di Desa Coalfields, Kuala Selangor semalam. Sementara seorang mangsa lagi hilang di Sungai Pinang, Kelang dipercayai terjatuh ke dalam parit. Dalam pada itu, di Pahang, 4 maut, 2 hilang dan 10 lagi selamat selepas 5 kereta dihanyutkan arus deras di Jambatan Telemong, Bentong. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, mangsa keempat dan yang terbaru ditemui jam 4.30 petang tadi. Dalam kejadian Sabtu lalu, 5 kenderaan terperangkap di jambatan sebelum dihanyutkan arus sungai yang melimpah. Hari ini, kerja-kerja mencari dan menyelamat diteruskan di tempat kejadian dengan kaedah menyusur mengikut arus sungai. Pada jam 1 tengah hari tadi, mangsa pertama iaitu wanita ditemukan pasukan penyelamat pada jarak 1 km dari lokasi kejadian. Mangsa kedua, seorang wanita warga emas ditemukan setengah jam kemudian dan mangsa ketiga, seorang lelaki dijumpai pada jam 2 petang. Gerakan mencari diteruskan membabitkan 32 anggota Bomba. Kes COVID-19 dijangka akan meningkat di Pusat Pemindahan Sementara PPS seluruh negara susulan bencana banjir yang berlaku ketika ini. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata ia berikutan keadaan PPS yang dianggap berisiko tinggi selain langkah dan pematuhan kesihatan awam yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya ketika berdepan musibah itu. Bercakap dalam sidang media di Parlimen, beliau berkata sehingga 11 pagi tadi, 181 kes dikesan di PPS seluruh negara melibatkan 117 kes di Selangor, 52 Pahang, 6 Kelantan, 4 Kuala Lumpur dan masing-masing 1 di Negeri Sembilan dan Melaka. Kita faham, cuma kita bersiap sedia. Mungkin akan berlaku kenaikan kes disebabkan beberapa langkah-langkah kesihatan awam memang tak dapat dipatuhi disebabkan keadaan banjir. Kebanyakan kes adalah daripada kategori 1 dan 2 dengan kesemua mereka dipindahkan ke hospital, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC atau kemudahan yang ditentukan. KKM juga mengenal pasti 206 mangsa banjir sebagai kontak rapat dan mereka juga telah dipindahkan ke PPS yang khusus serta hospital. Bagi menghadapi pertambahan kes, sistem kesihatan awam juga telah bersiap siaga untuk menerima lebih ramai pesakit akibat banjir. Sehubungan itu, jumlah pasukan KKM akan ditambah selain meneruskan saringan di PPS bagi mengenal pasti mereka yang positif. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad melawat Pusat Gerakan Bencana Banjir Universiti Teknologi Mara semalam bagi meninjau keadaan mangsa yang terjejas akibat banjir daripada kalangan pelajar, staf UiTM dan komuniti setempat. Mereka ditempatkan di 5 lokasi di sekitar UiTM. Menurut Naib Chancellor UiTM, Profesor Dr. Roziah Muhammad Jano, 5 lokasi telah dijadikan pusat pemindahan sementara, iaitu 3 di Kolej Kediaman Intekma dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Ia diuruskan oleh Task Force UiTM melibatkan 257 sukarelawan. Setakat semalam, 674 pelajar dan 237 staf terkesan akibat banjir ditempatkan di 5 PPS. Melalui tabung bencana UiTM, bantuan bot daripada Fakulti Sukan dan Rekreasi, makanan dan keperluan asas telah diberikan hasil sumbangan orang ramai. Dalam pada itu, KPT telah mengaktifkan bilik gerakan banjir bagi menyelaras penyaluran bantuan kepada warga institusi pengajian tinggi IPT yang terkesan.
Pelajar dan kaki tangan IPT yang menghadapi kesukaran dan memerlukan bantuan boleh menghubungi nombor telefon dan email tertera. Semua IPT di seluruh negara juga telah diminta untuk membuka bilik gerakan banjir masing-masing bagi memudahkan penyaluran segera bantuan khususnya makanan dan keperluan asas lain. Bantuan pembersihan pasca banjir juga akan digerakkan oleh Majlis Sukarelawan Universiti Malaysia, MASKUM. Plaza Tol dan persimpangan bertingkat Shah Alam dibuka semula secara berperingkat kepada pengguna. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Operasi PLAS Malaysia Berhad, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi berkata, pihaknya kini dalam proses melakukan kerja pembersihan, pengalihan kenderaan terkandas, pemeriksaan dan kerja pembaikan ke atas aset lebuh raya serta peralatan tol yang rosak akibat banjir. Pelanggan turut diminta berhati-hati dan mematuhi papan tanda amaran kerana masih terdapat beberapa bahagian jalan yang masih ditakungi air banjir. PLAS juga merakamkan penghargaan kepada Lembaga Lebuhraya Malaysia, PDRM, Bomba, Jabatan Pertahanan Awam serta semua agensi lain termasuk orang perseorangan yang terbabit dalam misi menyelamat dan memindahkan pelanggan lebuhraya yang terkandas. Pengguna lebuhraya juga dinasihatkan menyemak status semasa banjir selain sentiasa memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Empat komponen menjadi fokus utama Kementerian Pendidikan KPM dalam merangka garis panduan mencegah isu buli dalam kalangan pelajar. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Mahan Sun, ia melibatkan pengukuhan dan penambahbaikan kepada pendekatan sedia ada dengan tumpuan kepada penyedaran, pelaburan, penghukuman serta pemantauan. Dalam konteks penyedaran, KPM akan memperkenalkan konsep Sekolahku Sejahtera. Pendekatan ini bertujuan memupuk dan menerapkan nilai-nilai penting kehidupan dalam kalangan warga sekolah termasuk murid. Nilai-nilai ini diterap dan dididik oleh guru secara langsung atau tidak langsung di dalam aktiviti kurikulum ataupun maupun co-kurikulum. Ini bagi memastikan murid dapat benar-benar menghayatinya seterusnya menjadi sebahagian daripada amalan dalam hidup mereka sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan berhubung kes buli yang semakin berleluasa di sekolah di persidangan Dewan Negara siang tadi. Tambahnya, penerapan elemen-elemen itu dipercayai dapat membentuk kepribadian murid sekaligus menyedarkan mereka bahawa buli perlu dijauhi sepenuhnya. Sementara itu, dalam konteks penghukuman pula, KPM telah mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas yang menyentuh tentang hukuman kepada pelaku buli di sekolah atau asrama. Jelasnya lagi, KPM sentiasa memandang serius isu tersebut pada masa sama mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya bagi membentras kes buli. Dalam pada itu, KPM sedang membincangkan tentang kenaikan kos penyediaan bantuan rancangan makanan tambahan RMT di sekolah. Menurut Datuk Dr. Mahan Sun, jumlah RMT sebanyak RM2.50 selama ini dipercayai agak rendah terutamanya pada zaman kini. KPM mengambil maklum bahawa jumlah RM2.50 adalah agak rendah dengan mengambil kira kos bahan mentah semasa serta menu RMT yang perlu disediakan. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, perkara ini sedang dibincangkan pada peringkat kementerian bersama agensi pusat untuk melihat apakah pendekatan yang paling sesuai bagi membolehkan KPM memberikan yang terbaik kepada penerima bantuan ini. Menjawab soalan di Dewan Negara hari ini, Datuk Dr. Mahan Sun berkata kos itu mungkin akan dinaikkan bersesuaian dengan kos bahan mentah semasa
serta menu RMT yang perlu disediakan pada setiap hari persekolahan kelak. Ia juga sekaligus dapat membantu murid-murid khususnya dari golongan berpendapatan rendah B40 menikmati bekalan yang berkualiti. Usianya baru 8 tahun, namun Nur Iris Izara Azizi langsung tidak kekok membantu ibunya menguruskan nursery keluarga. Seawal usia itu, dia bahkan sudah tahu cara-cara menyemai, membaja serta menggunting keratan pokok bunga seperti mana diminta pelanggan. Mesra dengan panggilan adik, Izara adalah anak bongsu daripada 2 beradik dan bersekolah di SK Seberang Ramai, Kuala Perlis. Pada hari bersekolah, adik membantu ibunya cuma pada sebelah petang. Itu pun selepas siap melakukan kerja sekolah. Namun pada hari cuti, di sinilah dia selalu berada. Walaupun tidak disuruh ibunya, kerana minat, adik menghabiskan waktu di nursery itu untuk menanam dan menjaga pokok-pokok bunganya. Antara yang ditanam ialah pokok bunga ros Jepun, ati-ati dan pokok keladi. Dulu, masa dulu tu, masa jajah 1 yang tolong dah ibu. Itu jajah 6 tahun tolong dah. Sampai jajah 2. Mak ajak macam mana pokok bunga tu? Motor aja pun tu. Ibu ajak gunting panjang-panjang. Lagi kata mama kalau gunting kecil-kecil. Kadang-kadang pokok macam mana pula? Tengok pokok macam bubur tanah sikit, baik tu tanam, baik tu bubur keladi, baik tu tanam. Bubur tanam. Adik minat ke? Minat. Sebab apa minat tu? Sebab syok. Bukan cuma menanam bunga, adik juga ringan tulang orangnya dan membantu apa sahaja kerja-kerja di nursery ini walaupun ibunya sudah memiliki 5 orang pekerja. Yang menariknya, adik mengenal hampir ke semua spesies dan jenis pokok bunga yang ada di sini. Sebagai ibu, pastinya Siti Aida Ramli berbangga dan berharap adik akan mewarisi perniagaan yang diusahakan sejak 2012. Dari start dia tadika lagi memang dia minat. Proses penanaman, kerat pokok, semualah semaian pokok semua dia minat. Kalau kita keluar awal pagi tu dia pun keluar kalut juga nak tanam pokok. Kalau orang mai beli pun dia yang akan jual. Kalau kat dia tak sihat pun dia yang akan jual. Memang dia minat dari kecil lah. Memang dia tahu pokok vinca ke, pokok petunia ke, harga ke, semua dia tahu. Semua kadang-kadang ada customer mai tu memang duk cari dia. Mana adik kan. Gelagat adik yang tidak kekok sewaktu berkebun wajar dijadikan inspirasi. Setidak-tidaknya, aktiviti yang boleh dilakukan bersama keluarga itu dapat merenggangkan anak-anak daripada terus melekat dengan gadget. Golongan berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan HIV di Malaysia terdiri daripada 4 kumpulan utama iaitu pengguna dadah suntikan, lelaki yang mengadakan hubungan sejenis dengan lelaki atau MSM dalam erti kata men who have sex with men, golongan maknyah ataupun transgender dan pekerja seks wanita. 90% daripada jangkitan HIV di Malaysia terdiri daripada kaum lelaki, manakala lebih kurang 10% terdiri daripada kaum wanita. Manakala bagi kumpulan umur pula, 75% adalah mereka yang berusia di antara 20 hingga 39 tahun. Hampir 60% daripada orang yang hidup dengan HIV dilaporkan di Malaysia dijangkiti melalui hubungan homoseksual dan sebanyak 33% lagi mendapat jangkitan melalui hubungan heteroseksual. Sepasang pengantin tetap ceria di hari bahagia meskipun majlis persandingan yang dirancang terpaksa dibatalkan ekoran banjir. Nasib menimpa pasangan pengantin itu selepas lokasi majlis persandingan dinaiki air bah di Meru, Klang, Selangor pada Sabtu lalu. Pengantin perempuan Sofia Nabila yang berkongsi pengalaman itu memaklumkan dia dan suami bernikah di Masjid Puncak Alam pada pagi Sabtu. Berikutan banjir, majlis persandingan yang sepatutnya dihadiri kira-kira 200 tetamu pada hari sama di Meru Kelang terpaksa dibatalkan pada saat akhir.
Malah, lokasi terjejas banjir juga menempatkan homestay penginapan 20 saudara maranya yang datang dari Terengganu, Kedah, Pahang dan Pulau Pinang. Video yang memaparkan pasangan pengantin ini dikongsi melalui aplikasi TikTok dan meraih lebih 7 juta tontonan. Tayangan filem Spider-Man No Way Home mengumpul $587.2 juta hasil tayangan di seluruh dunia hujung minggu lalu, meskipun terdapat kebimbangan penularan varian Omicron. Ia sekaligus tayangan ketiga terbesar dalam sejarah di seluruh dunia di belakang Avengers Endgame dan Infinity War. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. Perbandingan itu bagaimanapun tidak melibatkan tayangan di China. Endgame dan Infinity War mendapat tayangan pembukaan di China, sedangkan No Way Home belum diberi sebarang tarikh di pasaran terbesar dalam kalangan pengunjung pawagam itu. Di peringkat antarabangsa, filem lakonan Tom Holland itu meraih lebih $334 juta dari 60 negara termasuk Malaysia. Jumlah penonton tertinggi di Asia adalah di Korea Selatan, India dan Hong Kong. No Way Home turut mencatat rekod hujung minggu terbaik di IMAX seluruh dunia sejak 2019 dengan jualan tiket $36 juta. Pengkritik menyifatkannya sebagai filem Spider-Man terbaik dalam Marvel Cinematic Universe dengan review penonton membolehkannya menerima rating A+ di CinemaScore dan purata 99% di Rotten Tomatoes. This is all my fault. I can't save everyone. Cabaran skuad Harimau Malaya pada kejuaraan AFF 2020 sekadar di peringkat kumpulan. Aksi terakhir kumpulan B pasukan bimbingan Tan Cheng Ho itu gagal ke separuh akhir apabila mudah dikalahkan Indonesia dengan jaringan 4-1. Kejayaan menundukkan Malaysia menyaksikan Indonesia akan menentang tuan rumah Singapura pada perlawanan separuh akhir, manakala juara bertahan Vietnam berdepan Thailand. Sebaik perlawanan berlangsung, saingan cukup sengit ditampilkan Indonesia yang berjaya mengimbangi setiap gerak Harimau Malaya. Bagaimanapun, Malaysia mengejutkan Indonesia apabila membuka jaringan menerusi rembatan menarik pemain PJ City M. Kogleswaran. Asakan bertali arus Indonesia yang dibimbing jurulatih Korea Selatan Shin Tae-yong menyaksikan mereka menyamakan kedudukan pada minit ke-36 hasil tolakan mudah Irfan Jaya. 2 minit sebelum rehat, giliran Indonesia di depan juga menerusi Irfan. Indonesia yang memerlukan keputusan seri untuk mara ke separuh akhir menambah jaringan ketiga 5 minit selepas rehat hasil penyudah Arfan Rifai. Ketika Harimau Malaya semakin hilang arah, Indonesia meledak gol keempat menerusi Elkan Bagot. Kemenangan 4-1 membolehkan Indonesia muncul juara kumpulan B, manakala Malaysia mengakhiri cabaran di tangga ketiga kumpulan. Our strategy, definitely we have to win the game. We have a very good lead for the first 15 minutes, but as I mentioned, due to the intensity of the game and especially we don't have our two centre back to hold it, our defence line, that we concede quite sloppy goal, and due to the intensity of the game, tempo is quite high. As I mentioned before, that we know that Indonesia have the fast player, quick player. Sementara itu, jurulatih Indonesia Shin Tae-yong menyedari perlawanan Vietnam dan Kemboja yang dijalankan serentak akan mudah dimenangi oleh juara bertahan itu. Justru dia tidak mahu pemainnya dengan mentaliti mencari keputusan seri, sebaliknya menjaringkan gol sebanyak yang mungkin. Sementara itu, Vietnam terpaksa berpuas hati selaku naib juara kumpulan meskipun mengalahkan Kemboja 4-0. Berlangsung di Stadium Bishan, juara bertahan itu membolosi gawang Kemboja seawal minit ketiga menerusi Nguyen Tien Lin. Minit ke-27, Nguyen melakar jaringan kedua pribadinya membolehkan Vietnam mendahului 2-0 pada babak pertama. Selepas rehat, Vietnam meneruskan penguasaan menyaksikan dua jaringan pantas dihasilkan dalam tempoh 2 minit. Bu Tien Dung menjadikan kedudukan 3-0 minit ke-55 disusuli jaringan Nguyen Quan Hai minit ke-57.
Bagaimanapun kemenangan 4-0 belum memadai buat Vietnam yang akur sekadar di tangga kedua apabila kelebihan gol memihak Indonesia selaku juara kumpulan. Pemain skuash lelaki negara Ng Yen Yew menampilkan kelas tersendiri untuk menjuarai kejohanan individu Asia di Islamabad, Pakistan. Lebih manis, kejayaan itu berjaya mengakhiri penantian selama 10 tahun Malaysia untuk bergelar juara. Bagaimanapun hasrat Malaysia mencipta gelaran berganda tidak kesampaian apabila Rachel Arnott tewas pada final kategori wanita. Pada perlawanan akhir, Ng Yen Yew yang juga pilihan utama kejohanan menentang pemain Hong Kong Yip Zi Fung menang 11-6 pada set pertama. Yen Yew dicabar hebat lawan pada set kedua sebelum menang 13-11. Selepas 34 minit beraksi, Yen Yew memastikan kejuaraan milik Malaysia apabila menamatkan set ketiga 11-9. Yen Yew awal bulan ini turut membantu Malaysia menjuarai kejohanan berpasukan Asia. Kategori akhir wanita pula, pemain negara Rachel Arnott terpaksa akur di tangan lawan yang juga dari Hong Kong, Tong Zi Wing dengan keputusan 8-11, 11-13 dan 5-11. Visual aksi akrobatik pesawat ringan mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.